ada campur kamu ke bumi ini lah. Agama Islam Allah Ta'ala melimpah kurnia dia juga mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, syukur diberi kita kehalubaan keinginan terus nak belajar, nak faham perjalanan agama. Khasnya kita duk bicara ni macam mana supaya jangan ada kesilapan dalam berakidah yang menyebabkan terkeluar kita daripada agama Islam yang dipanggil riddah. Auzubillah. Syukur Allah Ta'ala masih pelihara kita dengan diberikan iman oleh kita, dapat Islam kita. Dijadikan kita nak meyakini dia, sedar pada dia. Bahkan kalau boleh nak lebih daripada itu, sehingga Allah dikenali, Allah dikasihi, Allah dicintai, Allah lah jadi maksud segala hidup kita. Tiada apa yang kita cari melainkan redha dia. Sentiasa zikir ke dia, hadir hati ke dia, hidup hati kita ke dia. Alhamdulillah, insya-Allah. Syukur diberi kita kelapangan masa, kesihatan tubuh badan. Mudah-mudahan dengan sebab tu dijauhkan kita daripada bala bencana. Kalau kena apa bala bencana, dijadikan kita orang yang sabar, dijadikan kita orang yang redha, orang yang boleh rujuk pada Allah Ta'ala, masih memohon pada dia, minta pada dia. Tak pernah kita lupa pada dia, dapat nikmat, syukur. Di sebaliknya sabar, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan kita nak bicara ni balik pada perbincangan setelah yang terdekat. Kita bicara mengenai masalah riba dan nak memahamkan macam mana yang jadi kufur, jadi murtad, tak jadi murtad. Masa nak faham mana yang nama ijma' tak ijma', khasnya dalam bab riba. Sambungan kita adalah nak balik pada perkara-perkara yang boleh jadikan murtad ni. Alhamdulillah. Apa dia? Adapun perbuatan yang jadi kafir. Dia sebut perbuatan pula. Adapun perbuatan yang jadi kafir pula, maka iaitu seperti ia sujud bagi berhala. Yang ini memang jelas lah. Kita orang Islam memang faham sangat. Termasuk dalam syai' maklum fitin bitarurah, sujud berhala kufur. Ataupun kata dia, antara yang jadi kufur adalah sujud bagi makhluk. Sekalipun makhluk yang disujud tu makhluk yang mulia, hebat sekalipun, hatta yang disujud tu Nabi, yang disujud tu Rasul, sujud bagi makhluk adalah kufur. Adalah kufur. Nisbah jadi Islam, murtad. Alhamdulillah. Ada bab yang kita bicara itu sedikit dalam bab salam ke, yang kita hormati orang sampai tunduk, ada bicara sikit itu. Khasnya saya sebut ada masalah kita nak hormati orang dengan cium tangan. Jadi nak cium tangan, takkan kita tarik tangan dia pergi ke kita, kita lah bongkokkan badan untuk mencium tangan dia. Itu juga ada makhluk yang kita hormat dia, bukan saja cium tangan, tapi sampai cium kaki. Contoh, cium kaki itu bukan sujud makhluk, kita nak cium kaki dia. Tapi dah nak cium kaki, takkan nak suruh dia angkat kaki untuk kita cium. Macam tu kan. Kita lah akan merendahkan badan kita untuk pergi cium kaki. Jadi nampak macam nak sujud. Tu bukan sujud, tu cium kaki ya. Ada sikit persoalan juga saya sebut itu. Boleh ke sampai hormati orang, kita muliakan orang sampai cium kaki, dan kita memang tak ada hati dan perasaan pada orang sampai nak hormati dia tahap tu kan? Tak ada lah. Ada bahas, memang ada bahas tu, prinsip kita dah sebut. Jadi yang memang tak boleh ni apa, kalau memang sujud untuk kalau memang sujud pada berhala, sujud ke makhluk, memang perbuatan ni murtad. Ada niat, tak ada niat, kalau memang perbuatan tu sengaja, sekalipun berlakon main-main, kufur. Alhamdulillah. Pasal bab-bab
dalam agama ni dia ada perkara-perkara yang betul-betul pun jadi betul, main-main pun betul. Memang ada hazluhunna haqqun wa haqquhunna haqqun. Betul pun jadi betul-betul, main pun betul juga jadi betul juga. Ada bab-bab akidah, ada bab-bab fiqh, ada. Antaranya kalau bab kita bicara ni, kalau bab tauhid, apa dia? Sengaja memang nak sujud pada makhluk, pada berhala, murtad, kufur, na'udzubillah. Main-main, olok-olok, saja-saja sujud pada makhluk pun kufur. Kufur. Termasuk sekalipun melakon, sekalipun. Orang duduk depan kamera, action, sujud. Kalau orang Islam yang sengaja buat pergi sujud, memang depan dia tokong sekalipun berlakon, kufur. Kufur. Itu yang ada isu juga itu, isu apa, main game tu kan, apa, PUBG, yang kena pergi kat tokong, patung, lepas tu pergi buat perbuatan tu. Bukan orang tu buat, orang main tu buat, gamers tu buat. Siapa buat? Game tu lah kan. Nak dapat power macam mana? Oh, sujud apa? Power naik, kling. Itu tak sujud lah. Itu lawan, power kurang macam mana? Pergi kat tokong, macam tu rasanya. Betul saya buat? Tak tahu. Dapat baju. Ada reward lah kan, buat macam tu, dapat reward lah. Cuma yang tu game, yang tu kan, yang tu game. Itulah memang melalaikan tu memang satu hal dah. Memang ada ulama yang kata haram satu hal dah. Jadi murtad ke? Kalau memang dia bukan nak sembah apa, tu main game, nama pun main kan. Macam mana pun asal kita nak cara, main-main pun jadi betul, betul pun betul-betul. Tapi yang tu, dia memang main game tu. Bukan dia yang buat perbuatan tu. Lu faham saya buat apa kan? Kalau boleh elakkanlah, pasal memang benda tu tak baik. Pula tu dia istilahnya akan membiasakan diri dengan pergi sujud kat tokong dengan main. Nanti nampak tokong betul pun, dia akan terbiasa sujud. Kena jadi gitu. Jadi itu. Yang ni kita bicara ni, yang ni memang perbuatan dia sendiri, memang dia buat. Sujud ke berhala ataupun sujud ke makhluk, nescaya jadi kafir ya. Na'udzubillah. Satu nak main game pun cari game cerdik je lah. Ni main game bodoh, lompat mati, lompat mati, lompat mati. Tak cerdik. Kalau saya lah sikit nak komen bab game tu, tak cerdik. Peng mati. Mati. Tak cerdik, main game bodoh. Nak main game ni biar ada game yang menyebabkan kita pandai. Memanah pun game juga. Game juga kan. Memang game lah. One of the Olympic Games. Memanah. Berenang pun games juga. Game juga, tapi menyebabkan ada sesuatu kecergasan. Tapi janganlah pakai seluar pendek ke sepeda. Contoh lah kan. Game juga. Tambah main game elektronik ni pun sama juga sebenarnya. Cari game yang sesuatu yang istilahnya boleh membina cara berfikir misalnya. Jangan main game, alah game bodoh. Pasal saya game bodoh. Cari game yang macam mana nak selesai. Dia ada game, dia ada trik, dia ada tu. Kalau nak main lah kan. Kalau kita punya perangai bukan main game, itu hal. Tapi sedikit nasihat itulah. Susah main game bodoh lah. Nak ajar awak pun bukan ajar main belek game kan. Tapi nak kata main game bagi game cerdik lah. Itulah. Sebut macam mana. Main game misalnya main kriket tu kan. Nak pukul. Dia apa kemahiran itu? Ketajaman melihat objek. Kan? Nak bergerak bila, kekuatan. Dia ada sesuatu latihan itu. Memanah, ada satu latihan apa dia? Tenaga, tangan, tumpuan, mata. Tarik, nak sekatakan tarik. Jauh, jarak.
Oh, semua tu. Saya dah lama tak memanah ni. Saya kalau masa dulu duk memanah tu, saya boleh kira 10 meter, 20 meter, 30 meter tepat. Dengan hanya menggunakan langkah kaki. 10 meter. Pasal kita dah ukur hari-hari duk memanah ni. Pakai langkah kaki ya. Boleh tahu. 10 macam ni, 20, 30, 40, 50, 60, 90 meter tarik. Penuh tu, syok tu. Itu pang, habis RM30. Apa RM30? Batang aero. Masuk hutan. Masuk dalam rumput. Tak jumpa-jumpa. Habis RM30. Dua batang, RM60. Sakit lah sebab tu. Yang game tu bagus. Mahal pula satu hal. Mahal pula. Jadi jangan main game yang rosakkan kepala otak. Dan main game apa-apa lah. Tak apa-apa game lah. Saya sebut macam tu lah. Kan? Game. Ada game yang tak sesuai pula dengan kita. Buat apa? Game gimnastik ke apa ke. Pusing-pusing. Pap. Tergeliat urat. Patah tengkuk. Patah tulang. Oh. Tak sesuai. Main bola. Main je lah. Tahu kan? Main. Dia kata sepak kepala orang Islam lah apa. Siapa pergi sepak kepala orang Islam? Bodoh. Tentulah nak sebut macam tu lah ayatnya. Cari game yang boleh membina. Kalau kita dalam syariat pun, kalau kita dalam bab fiqah, sikit dah masuk game tu, saya lajak ke game tu lah. Ada bab yang sampai boleh bertaruh untuk berlumba siapa menang. Dengan syarat ada muhallil. Ada sikit ayat macam tu. Tak faham tanya lain, mengaji lama sikit lah kan. Lumba lari, angkat berat, memanah misalnya, naik kuda, lumba kuda. Sampai boleh bertaruh itu. Kau keluar RM100, aku keluar RM100. Panggil seorang lagi. Yang memang handai tak? Siapa menang? Bersilat ke apa kan? Jom. Macam mana nak jatuh kau kan? Kau tunjuk orang kau, aku tunjuk orang aku. Macam mana buah paling cepat? Super combat, cepat mampus misalnya. Pukul dia macam ni. Okey. Elak macam ni. Okey. Atas tangan. Macam tu. Tarik tangan. Patah tengkuk. Macam mana buat? Macam nak buat? Boleh? Tengok Pakcik Dolah nak demonstrasi. Saja saya melawak-lawak gitu kan. Perlumbaan macam tu tak apa. Sampai istilah boleh bertaruh lah. Ada syarat-syarat, rukun syarat tu kena mengaji ya. Jangan lagi saya sebut kuda ni. Oh boleh lumba kuda. Aku tampah lagi. Buat bahasa bodoh gitu. Saya nak sebut biar bagi game yang cerdik. Atau kalau main game ni sebab ulama sebut. Kalau main catur tu pun, dia kata bukan game yang baik. Asal ada ulama yang mengharam main catur. Walaupun dia kata strategi lah apalah. Ada, saya pernah main catur satu, saya tahu. Kerti kat lain tak adalah bodoh, bengong. Proporsional jauh lah sekali. Apa nak sebut. Tapi kalau main game ni hantu. Main catur tu lah. Dah mula main macam mana? Mayang pun ingat catur. Allahu Akbar. Ni kuda ni kalau jalan sini, step sini, tuk. Oh, dalam semayang main jatuh. Cedorlah tak apa lah. Tak tahu pun main jatuh kan. Saya nak cerita apa, ada game yang sampai jatuh. Dia boleh ganggu kepala otak. Boleh ganggu. Jadi itulah cari game cerdik sikit lah ke game tu. Pasal nak sebut sembah tu. Cuma kalau game PUBG apa tu, dia tak adalah kita sembah, tapi main game. Dia cari game cerdik je lah. Cari game yang bodoh-bodoh tu lah. Itulah. Game cerdik ya. Itulah saya kata game yang boleh membina jasad untuk jadi cergas. Tu game tu kan. Itulah. Lompat, lari. Oh. Tak apa, nak belajar macam tu, golek dulu. Takkan tiba-tiba lari. Oh, pusing itu. Goleklah dulu. Boleh golek macam bola. Berapa kali golek? 3 kali golek pening.
Latihan. Betul. Macam mana fizikal punya tu kena latihan, akidah pun kita dah sebut pun ada latihan. Ada latihan lah. Satu hal. Kata kita bicara hukum. Jadi sujud makhluk kufur. Satu dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah sebut. Masalah apa? Masalah isteri ke suami. Ada itu pun kita sebut batu kan. Lau kuntu amiran an yasjuda makhluku li makhlukin. Lupa saudara. Kalau aku nak suruh lah, kalau aku ni nak jadi seorang yang nak menyuruh, nak merintahkan untuk seseorang boleh sujud ke seseorang, satu makhluk boleh sujud ke makhluk, nescaya aku akan suruh, aku akan perintahkan suami sujud pada isteri sujud pada suami. Dia punya tahap taat tu. Itu. Kalau isteri sujud ke suami, semestinya anak sujud ke mak bapak, murid akan sujud ke guru. Tapi salah bab sujud ke makhluk kan. Siap. Satu sujud bab ijma', tak ada khilaf. Sujud li ghairillah kufur. Melainkan ada kecuali itu. Ni pun sekali lalu kita disebut itu. Melainkan kena paksa. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha. Siapa yang iman memang ni orang berjaya lah. Tapi kalau dia kufur selepas beriman, antaranya buat perbuatan kufur. Illa man ukriha. Kalau buat perbuatan kufur, memang kosat kufur, nak jadi kufur, iman jadi kufur. Antaranya sujud pada berhala, kufur. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa padahal hati dia masih tetap beriman. Ni isu paksa. Itu juga surah Al-Imran tu disebut illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Melainkan kena paksa satu, ataupun tiada jalan hendak melepaskan diri, dua, serta pula takut diseksa yang bersangatan. Mati terus bunuh satu hand. Ini bukan mati apa? Seksa. What is your religion? Are you Muslim? Yes. Are you Muslim? Yes. God? Ambil, angkat. Terbalikkan kaki di atas. Ambil potong rokok, cocok kita. Dia potong kita sikit-sikit. Potong kuku, cabut kuku. Potong telinga. Seksa gitu sikit-sikit tu. Mati terus tembak. Apa? Tahan lah tu. InsyaAllah mati tak ada masalah. Tapi dia seksa sikit. Minum air sabun. Dia londeh kena dia londeh ni macam. Yang lelaki cara lelaki, yang perempuan cara perempuan macam. Tak tahan seksa tak tahan tu. Kalau mati terus tu tujuan dia nak suruh kita sebut perkataan-perkataan murtad tu. Macam mana? Tu dia kata maka tiada jadi kafir. Tapi syarat dia mesti qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun min Allah. Tapi kalau memang dengan lapang dada, seronok buat perbuatan-perbuatan kufur ni. Kemurkaan Allah memang mati kufur. Itu no excuse lah. Mati dalam keadaan macam tu, fayamus wa huwa kafir, orang ni habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Batal habis amalan dunia akhirat. Tu besar salah bab tu lah. Salah besar sangat. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, bagi kita nak jaga. Kerana nak jaga iman zahir macam ni pun susah. Tambah iman para anbiya, awliya jauh lah kita kan. Nak dapat iman yang jaga macam ni, tahap macam ni pun nauzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, fahaman kita bab-bab nak jaga agama ni. Baik. Sikit kalau sebut lagi. Bahkan kat kita ni kadang masalah, tak ada orang paksa-paksa kita sujud pun. Tak ada orang seksa kita pun dengan sebab kita buat perintah Allah Ta'ala. Kita pula pergi gedik-gedik pergi kat patung untuk
bagi penghormatan kat patung. Tu pisu, bagi hormat lah, tunduk pula, berbunga pula. Kat Malaysia dulu memang ada hari-hari dan upacara yang tertentu. Macam hari pahlawan kan. Hari apa dulu? 31 Ogos, kemerdekaan, buat apa? Ha? Kat mana? Oh. Apa tu? Patung Tugu Negara, Tugu Kebangsaan tu kan. Yang ada gambar pegang bendera tu lah kan. Tu ada banyak kelipangan tu. Saya tahu lah dia dekat dengan Museum Negara tu. Oh, buat apa? Dulu siap apa buah bunga lah apa, tapi main belakang ni alhamdulillah benda tu telah ulama kita banyak tegur. Buat tahlil lah. Tak tahu lah, tahlil tak ada masalah. Itu kaedah mengingati pahlawan kan. Orang pula orang Islam, doa tahlil lah. Jadi pasal ada unsur-unsur agama, ada kod agama, kagat lah apa, okey alhamdulillah. Benda-benda tu tak ada lah. Alhamdulillah, syukur kita. Cuma takut main Wahabi masuk pula esok. Bid'ah. Kacau lah tu. Itu sikit lah ke Wahabi tu. Wahabi tu memang kena ganjor ni kena sikit lah sikit. Jaga sikit lah. Yang tu pula jadi. Tambah zaman lah ni akan jadi macam ni lah pula. Semua bukan isu kafir lah apa dia. Nak pergi masjid tak boleh, nak pergi surau tak boleh. Pergi jemaah-jemaah tak boleh. Apa, menari gedik-gedik boleh tak? 50 orang juri. Gedik-gedik. Itu dekat Afrika kot. Ke planet Pluto kot. Duk gedik-gedik kot. Memang otak tak betul. Tak ada SOP, tak ada penjadakan, tak ada pakai face mask, tak ada kena saman pun. Yang kita bagus punya nak taat main masjid ni. Allah tak boleh ni penjadakan sosial ni lah, tak boleh lah, apalah. 12 orang je apa benda. Tambah kalau saya sebut Kelah Hulu lah kan, pasal tempat saya tu kan. Rumah semua ada sana. Kisah tak ada dah. Kuat luar tu, pondok tu, tak ada dah. Tapi kena berkawan. Itu pelik kan. Arahan pelik kau ni. Mana ada dah budak pondok yang pakai gelang pink, mana ada. Yang kuarantin pun dah balik, dah sihat alpiak lah. Tak ada benda lah. Berlari lah. Berjalan sana kemari lah. Nisbah boleh berjalan tu lah. Tapi dah PKP tak ada bergerak lah. Nak kata apa? Tempat yang ada kes-kes baru tu, yang istilah nak jadi kluster-kluster baru tu, tempat tu tak kena kawat. Tak kena PKPD. PKP memang semua tu duduk Batu Malaysia tu. Duduk PKP ni. Yang tu tak kena PKPD. Air panas yang ada tu, tu memanglah ada kes. Yang tu memang kena kawat, tak gaduh lah. Yang kuat luar ni. Kok salah arahan kot. Pasal dia ada jalan kuat luar. Ni siapa yang dengar ni, kalau boleh bagi report ke, bagi orang cerdik je. Pasal, diorang tak berani nak cakap. Saya macam ni, saya cakap macam ni lah. Macam bodoh je. Siapa? Tempat yang dah cure lah, tak ada masalah lah. Macam mana? Berkawat, nak keluar tak boleh. Masuk tak boleh. Tempat yang memang ada kluster-kluster lagi yang baru-baru lagi ni, macam mana? Boleh keluar masuk. Mana ada Gopar ni What kind of the game is like this? Game apa ni? Game ke bodoh? Bodoh lah, nak kata apa game. Semak lah sikit. Kita sebut marah. Dia orang takkan tak teliti dalam bab-bab macam tu kan. Saya sebut tu pasal kenapa boleh jadi arahan bodoh itu? Kalau benda macam tu pun dia boleh silap. Takkan teknikal ke nak kata macam mana? Kalau saya lah dengar saya sebut. Macam mana pengurusan macam tu punya teknikal boleh silap? Maksudnya tempat yang tak ada apa-apa kena bawa kawat. Tempat yang ada masalah tak ada kawat. Dia jadi macam tu lah. Tempat gedik-gedik bukan untuk takwa pun. Macam mana? Oh tak ada kawalan, boleh. Juri saja 50. Kameraman lagi. Peserta lagi. Yang tilawah Quran patutnya yang boleh buat apa? Oh tu tak boleh. Tangguh. Bukan ada gedik-gedik pun. Tu pun penjarakan sosial macam ni. Face mask lah, apalah. Duduk pula hotel asing-asing macam ni. Oh tu tak boleh buat langsung. Oh kalau yang gedik-gedik nyanyi gedik-gedik ni. Oh, boleh. Betul. Double standard lah macam tu kan. Apa? Yang ni kluster jenis-jenis buat agama ni, macam ni tekan ni nak mampus. Yang mana jadi hiburan ni bagi pula. Apa punya kaedah agama kau buat?
Sikitlah situ. Sikitlah dah sebut macam tu, dia rajak sikit lah. Dah pergi ke Batu Guru Pahlawan apa tu. Ada pasal nak pergi reti agama tu apa itu sikit kan. Yang ni kita sebut syariat zahir ni. Belum cerita-cerita bab qalbi, bab hati tak ada. Jauh lagi. Kalau yang tu pun tak boleh nak jaga, wayang tengok macam mana lain. Pasal yang tu lah menzahirkan apa yang dalam hati sanubari kita. Baik. Jelas satu. Itu sujud. Atau ia rukuk bagi makhluk dengan qasad membesarkan dia seperti mana Allah Ta'ala nescaya kafirnya. Yang ni bukan sujud, rukuk. Rukuk pun atas sujud membesarkan. Apatah lagi rukuk tu adalah tanda sujud dia. Kufur. Macam Yahudi duduk kat tembok. Duduk. Ya Allah. Macam mana? Kalau kita tiru dia tu, itu adalah istilah rokok dan sujud dia. Rokok dan sujud dia, dia sembah Tuhan dia, ikut faham macam tu, kufur. Matahari misalnya, kalau tak matahari pun ada upacara pergerakan tangan apa kan, contoh kan. Yang tu adalah upacara penyembahan. Masyhur kaedah para ulama kita, apa-apa isyarat tangan sekalipun, kalau itu adalah isyarat penyembahan, apa-apa isyarat penyembahan adalah kufur. Rokok, sujud satu hal, yang tu memang tak ada khilaf. Rokok dengan syarat qasad membesar dan nak menyembah. Atau kalau tak ada masalah rokok sekalipun, tapi ada perbuatan tangan, itu adalah isyarat menyembah, kufur. Macam Buddha dia ada isyarat Buddha, Kristian ada isyarat Kristian dia. Apa seumpama tu lah. Kalau T macam mana? Saya tak tahu lah. Nak buat tak T macam mana? Ni love. Kristian macam mana? Tak T saya. Dia ada palang, ada kaedah palang Kristian tu. Kalau nak pergi tandas macam mana? Kita tak nak cakap. Pandai bahasa tak ada. Nak pergi tandas sikit buat. Macam mana? Tak tahu dia orang. Saya pun tak kerti. Dia ada isyarat. Maksudnya nak pergi tandas tu. Takkan nak tunjuk. Orang faham tak apa lah. Apa semua. Sekali pun isyarat tangan macam tu. Isyarat tangan macam tu. Baik. Atau ia campakkan sesuatu daripada Al-Quran ataupun hadis ataupun surat-surat ilmu agama. Istilah surat ni catatan, nota kitab-kitab, risalah-risalah ilmu agama, atau suratan nama Allah ataupun nama Nabi ataupun nama malaikat. Ia campak ke tempat-tempat cemar dengan qasad menghinakan dia ataupun meringan-ringankan dia, nescaya jadi kafir ya. Naudzubillah. Jadi yang ni nak sebut kaedah apa boleh jadi kufur ni? Menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh syarak. Al-Quran mulia, hadis mulia, ilmu agama mulia, nama malaikat mulia, nama rasul mulia, nama apa yang mulia-mulia. Mencampakkan kitab, buku, tulisan, catatan ke tempat yang istilahnya hina, najis, kotor, cemar. Sini disebut dengan tempat-tempat cemar, najis. Meletakkan benda-benda yang mulia ni ke tempat cemar adalah murtad. Dia ada dua bait tu, campak dengan qasad menghinakan dia, meringan-ringankan dia. Adapun kalau tak qasad menghinakan dia dan meringan-ringankan dia, tapi dicampak di tempat yang hina, perbuatan ni adalah haram, berdosa besar. Kalau memang qasad menghinakan dia, murtad. Satu orang tua-tua dulu jatuh kitab Quran macam mana? Memang angkat tinggi, jatuh je. Terjatuh aja pun kan. Macam mana? Kemar terjatuh. Uish, jatuh kitab. Satu kitab, risalah, nota-nota tu jangan campak kata-kata. Ni tinggal macam tak ada nilai. Dalam dapat peri. Itu tinggal pula kata. Jagalah bagi ada nilai tu, ada value tu.
Yang tu pun boleh tengok orang, dia prihatin tak prihatin kitab dia mengaji, ilmu dia belajar, catatan yang dia tulis. Saya sayang kalau saya punya kitab. Kitab saya mengaji mana ada, semua saya simpan elok-elok. Tapi itulah dalam kita duk mengajar, duk mengaji. Zaman saya ngaji pondok macam itulah. Kitab yang jenis dia orang beli, tinggal gitu saja ni. Allah, letih tengok. Tak ada nilai tu. Padahal kita duk mengajar tu, asuh siap dah. Memang budak-budak yang memang ada hati perut, memang faham apa, yang ikut betul apa kita punya ajaran tu, memang jaga. Sampai bertumbuk pun ada. Apa kau ni tak jaga kitab kau ni, campak kau kata-kata. Ini dosa dah. Kau nak murtad apa? Pasal dia faham. Boleh jadi murtad ni. Pasal dia risau tengok benda-benda macam tu. Dia pula terpaksa berjaga. Kitab orang dia pula terpaksa berjaga. Dah jatuh ni, lempar gitu je. Tak ada orang ada hati ambil tak ada perasaan pun nak ambil, nak kutip ke. Jangan weh. Masa bab ni bab mulia. Satu, kitab macam tu lah, kaedah kita jaga elok-elok. Satu, surat khabar, majalah, kadang-kadang jaga tu pasal tulis ayat Quran. Satu kalau sikit sebut surat khabar, bagusnya surat khabar tak tulis ayat Quran. Baguslah. Pasal apa? Surat khabar tulis ayat Quran, payah kita nak jaga. Tambah pula surat khabar, bangku kongsi lemak. Yang surat khabar harakah tu, keputusan dengan maklumat yang kita dengar kan. Apa dia? Tak dibenarkan, dicatat mana-mana itu dengan tulisan Al-Quran. Al-Quran tulis terjemah surah mana. Pasal apa? Pasal nak jaga nanti lepas orang baca macam mana? Ada yang siap-siap koyak-koyak buat apa? Buat tempat kau tak cicak. Pula. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada ayat Quran kan masalah tu. Pasal apa? Ni mulia. Selalunya zaman saya dulu kalau jenis Quran macam ni, tak mana? Surat khabar kan bila dia ada tunjuk pameran khat kan, kaligrafi Islam dekat mana-mana kat KL ke, itu ditunjuklah apa karya-karya tulisan tangan khat ni. Jadi surat khabar tu kadang hari Minggu tu, minggu ni dulu Panca Indra, penama tu, semua warna-warni kan. Dia ada satu bahagian yang warna-warni kan. Cik Renang sini tahun ni sampai sekarang beli surat khabar kan. Dia ada yang warna-warni. Jadi bila tunjuk musim kaligrafi tu, semua ayat Quran. Lepas tu surat khabar, orang buat apa? Orang campak. Bahaya tu. Yang tu kena jaga tu. Satu penerbit dalam bab tu kena jaga. Begitu juga ayat-ayat kursi yang tulis dekat jam. Tu pun jaga. Pasal apa? Pasal dia istilahnya benda-benda yang tertulis Al-Quran dan hadis kata ulama. Apa nama-nama malaikat. Hatta nama orang pun. Nama dia apa? Nama dia Jibril. Muhammad Jibril. Ada nama Muhammad Jibril? Ada? Dalam Muhammad Jibril lagi. Macam mana? Nama mulia kan tu? Nama tu mulia lah. Orang tak mulia tu Nama tu mulia. Maksud tandas kalau tulis Muhammad, walaupun Muhammad tu bukan tulisan tu mim ha mim dal tu. Jibril. Maksud tandas guna bukit. Waman sahab apa kita sebut itu kaedah-kaedah fiqh itu kan. Macam mana nak jaga nama-nama yang baik ni. Siap. Jadi jaga Quran hadis apa tu. Satu kalau ada ilmu perbomohan, jaga. Kadang-kadang pergi jumpa tok bomo. Kalau tak bomo pun nak jadi tok bomo, antara syarat-syarat dia apa? Untuk jadi tok bomo, dapat pertolongan daripada jin, iblis, setan. Boleh buat benda-benda ghaib pelik-pelik luar biasa. Apa syarat dia? Pijak Quran. Pasal kufur boleh dapat bantuan iblis. Syarat dia pijak Quran. Kadang-kadang ada benda nampak lembut. Apa dia? Dia tulis ayat Quran kat kertas, lipat-lipat, telan. Boleh telan tak? Tak biasa. Saya bukan tanya biasa. Tak biasa. Boleh tak? Boleh. Kenapa tak boleh pula? Perut kita ni tempat najis. Telan maksudnya memasukkan Al-Quran ke tempat najis. Perbuatan tu kufur. Itu yang cara dia. Kau nak jadi umar boleh. Telan. Kufur.
Tak confirm pun dosa besar. Buat dosa baru dapat pertolongan Iblis. Itu benda-benda tu simple lah tengok. Kan? Satu kalau ada Quran buruk ke apa macam mana? Kaedah nak jaga dia bakar. Bakar tu tujuan apa? Supaya tak ada dah apa-apa tulisan Al-Quran yang menyebabkan kertas apa-apa yang dapat hukum mushaf, dapat hukum Quran tu, supaya dia akan hukum Quran. Kaedah memang nak pelihara dia bakar. Tujuan bakar ialah supaya jangan ada apa-apa tulisan yang tertera tulisan Quran. Abu macam mana? Abu tak ada masalah. Pasal bakar tu tujuannya supaya tulisan Quran tu terhapus di benda tu. Boleh faham? Bukan bila bakar tu, abu dia pun kena campak kat laut pula. Tak ada masalah. Dia macam kalau tercetak ni, kena air, dia lebur, tulisan tu tak ada. Habis lah, tak ada tulisan kan. Itu kena nama air. Ni bakar. Mana ada tulisan apa dah? Melainkan kalau kata ada kertas-kertas tertentu yang bila kita bakar tu, dia masih ada sekeping lagi. Dan masih nampak lagi tulisan Quran tu. Yang tu kena ambil satu kayu, buat apa? Hancurkan dia. Kan kita bakar sampah ada yang macam tu kan. Bakar kertas ada yang macam tu kan. Yang tu kena hancurkan dia. Sampai, tak tahu dah apa benda tu. Okey, tak apa. Siap. Sampai. Hatta kalau ada mesin lah ni, mesin untuk Quran ataupun kitab-kitab lama ni untuk dihapuskan, kan? Dia ada mesin penghancur tu. Kan? Dia potong-potong, ada yang jenis hancur tu sampai tak tahu apa dah yang tertulis kat situ. Okay. Kalau masih hancur-hancur pun dia jadi macam mi ke apa ke, masih tengok ada satu lain tulisan lagi, masih boleh dibaca, masih tertera yang Quran lagi. Kalau hanya nampak dia jadi macam titik-titik, titik-titik pasal terlalu halus, nampak macam bihun dah rupanya. Tak ada ambak tulisan, nampak pun hitam putih je, hitam putih contoh. Pasal dah tak nampak bentuk tulisan, habis hukum. Macam mana pun eloknya bakar. Bakar penghancur tu tujuan dia pasal apa? Supaya tak hukum mushaf, tak hukum Quran. Itu kaedah nak jaga. So, kadang-kadang kita lama-lama terkoyak apa semua tu tak boleh jaga. Satu kita tulis kat buku catatan. Tak pandai jaga, jangan duk tulis bismillah, alhamdulillah kat mana kertas-kertas kita. Kadang-kadang rajin tulis. Tunjuk skill ke apa, bismillah lah apa. Bertabur, jaga elok. Satu benda-benda macam tu, kalau ada yang kita nak buang, nak buang dia, kena buang satu tempat khas, lepas tu bakar khas. Jangan pergi bakar tempat yang buang sampah, tempat najis-najis tu. Ataupun bubuh dalam kotak, buang kat majlis bandaran, nanti dia pula campak dalam tempat loji najis tu, tempat pembuangan sampah tu. Tak boleh tu. Kalau tak murtad pun berdosa. Pasal apa? Tak hormat. Tak ada hormat dengan benda-benda yang dalam syariat kita disuruh hormat dan takzim dengan dia. Itu bab kitab Quran. Itu jagalah kitab-kitab kita mengaji tu. Kalau lebih peradah lagi ulama kita nak susun kitab ni pun, contoh, ni kitab fiqh contoh kan. Ni kitab tauhid. Kitab tauhid masih susun atas. Tambah Quran hadis. Ni hadis, ni Quran. Ataupun terbalik. Ni Quran, ni hadis. Kita bukan susun macam ni. Ni hadis, ni Quran. Hadis ini Quran. Nak susun atas bawah tu pun kira. Ra' tu kalau nak susun atas tak bersih. Bawah hadis. Fiqh. Tauhid. Surat khabar lama apa bawah. Jangan surat khabar tu atas. Sikit bahasa-bahasa gitu kan. Pasal apa tu? Nak susun tertib. Kalau ni sebab kitab kita nak keutamaan mana buah atas. Itulah. InsyaAllah. Situ dulu. Al-Quran dia ada taksi, ada Al-Quran saja tak ada taksi. Jadi nak buah yang hak Quran saja duduk atas. Yang Quran saja tu duduk atas. Yang ada tafsir duduk bawah. Pasal dia ada tulisan yang bukan tulisan Quran. Ya. Yang lagi masalah orang tak faham ni, ni kitab ambil skru bawah tak. Orang tak boleh skru ni, ambil face mask. Betul tak? Tak ada adab. Dia taklah jadi murtad haram pun dah, tak ada adab.
Ambil kunci kita buatan kitab. Handset buatan kitab. Punggung hantar kitab, tahu pun. Handset tu boleh pada punggung kau. Tak. Atau kitab bukan letak tu. Kalau buku, surat khabar tak ada masalah. Tak ada hormat tu. Takkan kunci lagi mulia daripada kitab. Kunci kitab dah wah. Kunci dah wah, kitab atas. Yang tu pun kita boleh tengok dia mengaji tak mengaji, dia ada adab tak ada adab, ada mengaji akhlak tak ada akhlak. Itu akhlak kan. Dan kalau tak letak kitab pun, letak dia pada tempat yang mulia. Tak tempat mulia. Tempat mulia. Tu kalau macam ni tangga tu, orang duk lalu-lalang, letak bawah tu ada istilah tak ada hormat. Dia kena perhati. Kita minum ayat-ayat Al-Quran, kertas punya ayat Al-Quran tu direndam air. Kertaslah tu masuk ke rendam tu, hancur dibolehkan untuk tidur ubat. Tapi minta kesembuhan pada Allah, bukan minta pertolongan makhluk diinginkan. Bukan ada tulis ayat Quran apa kat kertas pun telan tak? Kalau tulis ayat Quran kat ada kaedah perubatan pinggan putih, tulisan dengan air za'faran kan. Yang tu lepas tulis ambil air leburkan dia, tak ada tulisan apa dah. Air tulisan tu minum. Tak ada masalah, tu memang boleh. Memang antara kaedah-kaedah berubat untuk guru kita pun tambah bila ada kena kerasukan apa-apa, antara kaedah nak bagi selesai tu. Antara kaedah-kaedah tu boleh istilahnya berjampi ke air, minta tabaruk dengan air macam ni minum boleh. Soal pula, masa saya jawab soalan tu, boleh langkah. Orang kita selalu jaga tidak boleh dilangkah. Yang tu kan, dia punya jaga hormat tu sampai teratur. Kalau ikut dah bukan ada tulis ayat Quran apa, tapi pasal dia telah ditulis cinta Quran campur dengan air macam ni ataupun air Yasin lah bahasa mudah, air tawajuh. Buah Yasin, baca Yasin, baca Quran 30 juzuk, susun air ni. Ni air yang telah dibacakan ayat Quran. Dia memang ada sesuatu kat situ kan. Walaupun dia benda jamadat aja, walaupun air, tapi air walaupun baca Quran, walaupun dia tak ada telinga pendengaran, tapi dengan sebab kita baca Quran dia ada sesuatu kat dia. Lepas tu ayat Yasin, nak cerita Yasin tu lah, boleh langkah. Orang kita jaga sampai tahap tu. Orang nak tunjukkan umat dulu, orang tua kita dulu jaga, nak hormat sampai teretuh. Nak jaga tu. Ayat Yasin pun tak ada langkah. Kalau ikut ayat Yasin tak ada apa-apa, bukan tulis Yasin. Dan tulis Yasin. Tapi jangan ayat Yasin tak boleh langkah, Quran langkah sampai tu jangan pasal. Takkan ayat Yasin tak boleh langkah tu, tak boleh ayat Quran langkah Kitab tak ada hormat langsung, tabur bersepah-sepah dalam rumah. Tapi ayat Yasin tak boleh langkah Yasin tu. Burut nanti tadi. Nak sebut kata ayat Yasin tak dapat hukum tu, tapi nak jaga sampai kehormatan supaya jangan dilangkah. Ini satu adab. Tapi jangan gaduh-gaduh jaga adab tapi tak ada akidah. Saja saya nak sebut prinsip-prinsip pasal kawan kita kadang macam tu, adab hukum main jaga. Tapi yang usul Al-Quran hadis, kitab jatuh apa, tak peduli je pun kan. Tapi adab jaga sangat, langkah tak boleh. Faham saya cakap apa? Contoh kadang ada orang ni tengok, cakap memang lemah lembut je, tapi ajar Wahabi. Tengok ada akhlak kan? Macam ada adab. Jumpa pun selamat pagi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya doakan awak sentiasa dalam keadaan selamat. Mudah Allah Ta'ala memberkati kita. Cakap dengan berakhlak lemah lembut, tapi saya yakin yang Tuhan ni, Allah yang sedang duduk di atas arasy. Bila kita malam kita berdoa, dia akan turun ke langit dunia. Cakap lembut, macam berakhlak, tapi akidah rosak.
Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Nah, saya nak cerita apa? Nampak macam ada adab dan akhlak, tapi akidah rosak. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Ayat Yasin tak langkah, tapi Quran ni campak-campak. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Saya nak tunjuk satu perbandingan macam tu lah. Satu, kita kena jaga, kalau memang kita jaga semua Quran, hadis, apa semua ni, kita ulama jaga, insya-Allah. Yang sampai tahap ayat Yasin pun tak mau langkah, tak gamak nak langkah apa. Macam tu. Situ dulu. Atau ia pergi ke rumah, ke gereja atau rumah berhala dengan memakai pakaian kafir. Alhamdulillah. Panjang agak cerita tu. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abadan. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa bidana kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dhikrika. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidari kalimatika kullama dhakaraka zakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidari kalimatika kullama dhakaraka zakirun wa ghafala an dhikrika.